Okey, kita akan mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah dengan kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Walaupun hari Ahad, hari yang bagi siapa yang bekerja adalah waktu bercuti, namun begitu kita isikan waktu-waktu yang ada untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memahami apa yang Allah perkatakan di dalam Al-Quranul Karim, khususnya kata-kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Al-Fatihah. Moga-moga usaha kita yang kecil dan sedikit ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita. Kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Kerana apabila kita ikhlas, ilmu yang kita akan pelajari akan ada keberkatan. Ilmu yang kita pelajari ini akan dinilai oleh Allah sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan memperincikan lagi perbahasan perbincangan tentang kalimah Ar-Rahman dan juga kalimah Ar-Rahim. Yang kedua-dua kalimah ini ia terdapat pada ayat yang pertama dalam suratul Fatihah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ada pada ayat yang ketiga dalam suratul Fatihah. Untuk memahami kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, telah kita bincangkan pada hari semalam, yang mana kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ia terbentuk daripada kalimah Rahmat. Ia terhasil daripada kalimah Rahmat. Kalimah Rahmat telah pun kita ulas pada hari semalam dengan kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rahmat Allah yang banyak, rahmat Allah yang lebih rahmatnya daripada makhluk-makhluknya, seperti mana kita membawa contoh ibu terhadap anaknya. Jadi moga-moga kita semua termasuk di kalangan manusia yang Allah beri rahmat di hari akhirat, yang kita belajar pada minggu lepas. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan, akan memberikan 99 rahmatnya yang Allah Ta'ala simpan untuk diberikan kepada hamba-hambanya nanti di hari akhirat. Apabila kita dapat rahmat Allah, kenapa kita perlu cari rahmat Allah? Apabila kita dapat rahmat Allah, kita sudah pasti Allah masukkan kita ke dalam syurga. Lihat buku muka surat nombor 89, kita akan memulakan dengan kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kepentingan kedudukan rahmat dari Allah yang kita mesti kena cari. Dalam hidup kita, perkara yang besar yang kita mesti cari pada Allah.
kita mesti minta Allah beri kepada kita adalah kita mencari rahmatnya. Rahmat Allah ini dalam hadis riwayat Muslim, boleh lihat hadis ini muka surat nombor 89. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah." Tidak ada seorang pun yang akan memasuki syurga kerana amalnya semata-mata. Hadis ini Nabi pesan kepada kita, tidak ada seorang pun yang dia akan masuk syurga kerana hanya semata-mata dia membuat amal. Qalu, para sahabat, mereka ini bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah masuk syurga bukan kerana amal? Maka Rasulullah menjawab apa? Rasulullah mengatakan, wala ana, ya sekalipun aku. Maksudnya Nabi pun memberitahu kepada kita, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak juga akan masuk ke dalam syurga hanya semata-mata membuat amal. Hanya semata-mata kita membuat amal jariah, kita baca Quran, kita tolong orang lain, kita berzikir. Tak, amal itu tidak boleh semata-mata untuk kita masuk syurga Allah. Tetapi kata Nabi memberikan jawapan, nak masuk syurga Allah itu melalui apa? Bergantung kepada apa? Illa ayyataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmatin. Nabi kata, kecuali jika Allah melindungi diriku dengan kurniaan dan rahmatnya. Maksudnya, hadis ini Nabi memberitahu bahawa kunci utama untuk masuk ke dalam syurga Allah bukan dengan amal, tetapi dengan kurniaan dan rahmat dari Allah. Sebab apa? Sebab syurga itu mahal. Syurga itu dia tidak ada nilai. Tidak ada mana-mana manusia di dunia ini yang dia layak, yang dia mampu buat amal, tukar amal itu dengan masuk syurga. Tidak ada nilai syurga itu. Sebab apa? Sebab kita ni nak bayar nikmat Allah bagi pada kita pun tak terbayar dengan buat amal. Allah bagi nikmat iman, Allah bagi nikmat kita boleh bernafas, Allah bagi kita nikmat boleh mendengar, Allah bagi kita nikmat boleh melihat, Allah bagi kita nikmat kita boleh bercakap, lidah kita boleh merasa macam-macam rasa pun, itu pun tak terbayar dengan buat amal soleh. Semua nikmat yang ada dekat anggota badan kita ni, kita sendiri pun tak akan mampu bayar dia dengan nilai amal kita. Apatah lagi untuk kita tukar masuk syurga dengan amal. Oh, sudah pasti tidak boleh. Sebab itu, sesiapa yang dapat masuk syurga sebenarnya bukan diukur dari sudut amal. Tetapi Allah Ta'ala beri syurga itu kerana memang Allah nak beri kurniaan dia, pilihan dia dan rahmat dari Allah. Oleh sebab itu, daripada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi, adanya berkenaan dengan rahmat. Rupa-rupanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, di sana adanya rahmat Allah. Apabila kita menyeru, kita memanggil berulang-ulang, kita memuji, kita mengakui Allah itu Ar-Rahman dan Rahim, moga-moga kita termasuklah salah seorang yang Allah akan beri rahmat. Apabila dapat rahmat, jawapannya adalah syurga yang Allah nak beri kepada kita. Cita-cita kita yang tertinggi adalah nak masuk syurga Allah. Jadi moga-moga kita semua termasuk salah satu manusia, hamba Allah yang terpilih, yang termasuk dalam calon-calon yang Allah Ta'ala nak beri rahmat kepada kita. Maka, untuk dapat rahmat Allah, kita kena buat sesuatu sewaktu kita hidup dekat dunia. Kalau kita nak dapat kasih sayang Allah, kalau kita nak dapat kebaikan, kurniaan yang Allah nak beri,
maka kita kena buat sesuatu. Kita kena do something. Kita kena buat masa dekat dunia ni, buat sesuatu. Kenapa kena buat sesuatu? Kerana sesuatu itulah yang akan memancing, yang akan menarik rahmat Allah tu turun. Allah Ta'ala layak memberi rahmat kepada siapa yang dia nak berikan. Tetapi kita sebagai seorang hamba, maka cara kita nak dapat rahmat Allah tu, nak minta rahmat Allah turun tu, kita kena buat sesuatu. Maka di dalam buku ini, kami telah menyenaraikan beberapa contoh daripada banyak-banyak contoh. Macam mana kita nak mendapat rahmat Allah. Jadi secara tak langsung, perkara ini dia memberikan di bawah tajuk apa? Di bawah tajuk, saya dah faham rahmat Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim berkaitan dengan rahmat Allah. Okay, kita dah faham dekat situ. Tetapi apabila kita belajar Quran, buah dia ataupun output dia, maksudnya apa yang kita dah faham ayat Quran, kita kena ada tindakan dia. Quran ni dia bukan faham saja, tetapi dia kena amal. Dia kena ambil tindakan. Nak kena ambil tindakan apa? Sebab tu dalam buku ini, kalau tuan-tuan baca muka surat by muka surat, berulang-ulang kali baca, tuan-tuan akan jumpa tindakan apa nak kena buat daripada setiap ayat yang kita dah faham. Kami nyatakan ia di bawah tajuk resolusi. Sebab tu setiap ayat di dalam surah Al-Fatihah, kita mesti kena ada resolusi dia. Resolusi tu kita semua sedia faham apa makna resolusi. Maksudnya apa yang kita kena buat, apa tindakan yang perlu kita lakukan. Ya, inilah resolusi. Resolusi ini lebih kepada apa yang kita kena buat daripada ayat. Maksudnya apakah amal-amal yang kita kena lakukan. Sebab kita baca Quran bukan sekadar nak faham, tapi nak beramal. Maka apa yang kita boleh buat untuk dapat rahmat Allah? Kita tahu, kita baca pada hadis semalam, rahmat Allah Ta'ala ni Masya Allah luas, rahmat Allah ni besar. Maka macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Okey, kalau kita tengok di dalam buku ini, muka surat nombor 89, yang pertama, cara kita nak dapat rahmat Allah. Sebab daripada apabila kita dapat rahmat Allah, kita akan dapatlah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Yang pertama, kita meluangkanlah waktu kita untuk kita menghadiri kelas-kelas Al-Quran. Pagi ni kelas Al-Quran lah, tapi dalam bentuk di atas talian. Kelas Al-Quran jangan sempitkan maksud kelas Al-Quran itu hanya pada belajar tajwid, hanya pada belajar menyebut huruf. Bukan itu saja. Kelas-kelas Al-Quran termasuk kelas memahami ayat-ayat yang dibaca, menghayati ayat-ayat yang dibaca seperti mana yang sedang kita belajar ni. Kita tidak mengajar menyebut Al-Fatihah tu macam mana, hukum panjang pendek dia. Tetapi kita belajar tentang apa yang Allah kata kita nak faham. Termasuk kelas-kelas Al-Quranul Karim. Jadi, kalau dengar saja ada kelas Quran, tahu ada maklumat tentang kelas Quran, maka kita kena luangkan waktu untuk belajar. Jangan tunggu waktu terluang. Kalau nak tunggu waktu terluang, sampai bila-bila lah tidak ada waktu terluang. Tapi kita dengan Al-Quran, kita kena meluangkan waktu untuk Allah. Luangkan waktu untuk Allah. Kalau tunggu waktu terluang, memang tidak akan terluang. Tetapi kita kena meluangkan waktu untuk memahami kalam Allah. Allah Ta'ala sangat suka kalau kita berikan waktu, keluarkan tenaga, keluarkan wang ringgit, bersusah payah untuk Al-Quran. Maka dalam hadis, pada bab yang pertama ini, ada hadis dari Rasulullah SAW. Kita terus pergi pada terjemahan hadis. Ini macam mana dapat rahmat Allah. Baik, Nabi SAW bersabda, tiadalah berhimpunnya mana-mana kaum di sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah. Kenapa hadis disebut macam ni? Sebab kita sedia maklum, rumah yang paling terbaik adalah masjid, adalah di surau, iaitu rumah-rumah Allah. Nanti kalau kita dah habis PKP,
Kita dibenarkan secara tiada halangan lagi, secara terbuka nak pergi ke masjid. Kalau ada majlis tadarus Al-Quran nanti bulan Ramadan, kelas baca Al-Quran, pergilah, duduklah bersama-sama dengan orang yang belajar Quran. Sebab apa? Kata-kata Nabi SAW, tiadalah berhimpunnya satu kaum di sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah sambil dia baca kitab Allah, saling membetulkan bacaan, memahami kandungan dia, akan dapat 4 kelebihan ni. Pertama, malaikat akan turun, melainkan turun ke atas manusia ini as-sakinah. Catat, as-sakinah ni adalah ketenangan. Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan. Yang kedua, akan diselubungi dengan rahmat Allah. Lepas yang ketiga, dilingkungi oleh para malaikat. Malaikat datang, malaikat bersama dengan orang yang berada kelas Al-Quran. Lepas tu Allah akan menyebut-nyebut manusia yang duduk di rumah Allah itu di kalangan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Ada 4 kelebihan. Tapi kelebihan yang kita nak kaitkan dengan tajuk kita ini adalah diselubungi rahmat Allah. Sebab tu siapa nak dapat rahmat Allah, nak termasuk kumpulan yang Allah kasih pada dia, nak termasuk kumpulan yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, Al-Quran. Duduk kelas Al-Quran. Jangan bosan dan kena banyak bersabar belajar Al-Quran. Sebab Al-Quran ini memang memerlukan kesabaran yang tinggi. Jangan malu-malu, jangan putus asa. Kalau kita malu-malu, kita putus asa, kitalah yang rugi. Kita akan kehilangan 4 kelebihan ini kalau kita tak nak menghadiri kelas Al-Quranul Karim. Okay, yang kedua, kita boleh dapat rahmat Allah kalau kita mendengar orang baca Al-Quran. Kita dengar orang baca Quran, kita fokus, kita cuba untuk bersama-sama dengan orang yang membaca itu, kita akan dapat rahmat Allah. Dalil dia dalam surah Al-A'raf ayat 204, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idzal quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Garisan pada perkataan la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan. Kalau kita memang buka radio, memang kita buka YouTube, memang kita buka TV kan. Kita dengar ada bacaan Al-Quran, yang ini kita sendiri yang buka dengar, apa kata kita fokus, kita beri tumpuan tentang baca Quran yang bacakan itu, maka Allah kata apa? Fastami'u lahu. Allah kata, maka dengarlah ia baik-baik bacaan Al-Quran itu. Wa ansitu, dan diamlah. Kalau kita dengar baca Al-Quran dibacakan, kan? Kita dengar baik-baik, kita fokus, kita diam, maka orang yang macam ni dapat apa? Supaya kamu beroleh rahmat. Supaya kamu beroleh rahmat. Okay, itu adalah tindakan yang kedua. Tindakan yang ketiga yang kita boleh ambil untuk kita dapat rahmat Allah dengan kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Macam kita buat ni, kita nak mentadabbur lah. Kita dalam proses tadabbur ayat. Tadabbur ayat ni, mula-mula kita faham dulu ayat ni Allah maksudkan apa. Lepas tu, macam mana kita nak amal ayat ini. Macam mana kita nak bawa ayat ini pada membentuk jiwa kita, minda kita, nak ubah diri kita, itu termasuk dalam bab tadabbur. Jadi Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ada perkataan la'allakum turhamun. Allah kata ini kitab, iaitu Al-Quran, yang telah kami turunkan, yang diberkati, kata Allah. Quran ini Allah berkat dia. Sebab tu siapa yang dekat dengan Quran, luangkan waktu dia untuk belajar Quran, dia termasuk kumpulan yang Allah berkat. Sebab benda itu berkat, ada kebaikan dia. Oleh sebab itu kata Allah, hendaklah kamu menurutinya dan bertakwalah, moga-moga kamu beroleh rahmat. Nampak tak? Bertakwalah, moga-moga kamu beroleh rahmat. Menurutinya maksud dia apa? Kita kena mengamalkanlah apa yang kita baca. Macam mana kita nak mengamalkannya? Malaikat kita kena faham dulu.
Kalau dah mengamalkan, kalau sebut mengamalkan ayat Quran, itulah sebenarnya buah kepada tadabbur. Itu buah kepada tadabbur dia. Jadi kita belajar Al-Fatihah untuk kita amal dia. Kita amal dia macam mana? Kita nak ayat pertama, dia membentuk diri kita. Macam kita belajar ayat 2 minggu lepas lah. Ingatlah kita belajar macam mana kita nak baca Bismillah, waktu bila. Itu dah termasuk dah tu. Itu pada bentuk mengamal lah. Selama ni mungkin kita belajar Bismillahirrahmanirrahim hanya pada untuk baca dalam sembahyang saja. Kalau kita luar sembahyang, macam mana kita nak amal Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa kita sebut termasuklah hari ni? Macam mana kita nak mengamalkan Ar-Rahman dan Rahim dan dapat rahmat Allah? Ni yang sedang kita bincangkan. Yang keempat, kalau kita menunaikan salat, kita menunaikan zakat, kita taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur ayat nombor 56, kita bakal mendapat rahmat Allah. Allah Taala mengatakan wa aqimus salah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasulullah agar kamu beroleh rahmat, dapat rahmat Allah. Solat 5 waktu, tunaikan zakat, ikut apa yang Rasulullah katakan, maka kita termasuk kumpulan dapat rahmat Allah. Bayangkan kalau kita dapat rahmat Allah, macam mana nikmatnya nanti di hari akhirat khususnya. Dunia pun kita kena cari juga rahmat Allah. Bukan kita tak nak rahmat Allah di dunia. Kita nak juga rahmat Allah di dunia dan di hari akhirat. Kemudian, yang kelima, macam mana dapat rahmat Allah? Banyakkan istighfar, mohon keampunan kepada Allah. Perkara ini dinyatakan oleh Allah dalam suratul Namli ayat nombor 46. Walau laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Allah kata, alangkah baiknya kalau kamu memohon ampun kepada Allah supaya kamu diberi rahmat oleh Allah. Okey. Alangkah baiknya kalau kamu mohon ampun. Mohon ampun apa? Mohon ampun maksudnya apa? Beristighfar, bertaubat pada Allah, kita akan dapat rahmat dari Allah. Yang keenam, apa yang kita boleh buat lagi? Buatlah apa pun kebaikan. Kalau tuan-tuan melibatkan diri dengan badan-badan pertubuhan bukan kerajaan macam NGO kan. Seperti contoh, tuan-tuan melibatkan diri dalam persatuan wanita Islam prihatin, apa saja persatuan sekalipun, ikhlas kerana Allah, kita termasuk dalam perkara keenam. Ya Allah kata apa? Inna rahmatallahi qaribun minal muhassinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang membuat kebaikan. Orang yang cuba untuk memperbaiki diri dia juga, Allah akan beri rahmat pada surah Al-A'raf ayat nombor 56. Yang ketujuh, kita boleh dapat rahmat Allah macam mana lagi? Yang ketujuh ni, dia merujuk kepada orang yang menunggu-nunggu waktu salat nak tiba. Seperti contoh, kalau orang lepas dia sembahyang, dia tunggu waktu salat yang akan datang. Contoh nanti kalau kita sembahyang zuhur kan, kita tunggu, duduk wirid lama-lama, tunggu kat tikas sejadah tu, duduk nak tunggu untuk menunggu waktu salat yang lain, dia pun termasuk mendapat rahmat Allah. Ataupun kita datang awal kan, contoh kalau kita ke masjid, contoh kan, nak sembahyang zuhur, contohnya kita datang awal, tunggu waktu salat, ataupun kalau kita dekat rumah, tunggu waktu salat, kita akan dapat kelebihan rahmat Allah. Macam mana ini? Perkara ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat bersalawat untuk seseorang di antara kamu selagi mana orang itu berada di tempat dia mengerjakan salat dan dia belum lagi berhadas. Maksud dia belum berhadas, kata para ulama hadis, yang merujuk kepada, pertama, merujuk kepada makna dia tidak membatalkan wuduk dia. Makna yang kedua, merujuk kepada dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Dia tidak membuatkan perkara-perkara yang terkeluar daripada dia berzikir. Maksudnya dia mungkin buat perkara-perkara dunia. Dia termasuk dalam dia belum lagi berhadas. Maka orang yang macam ni, contohnya kan, kalau macam kita lepas kita sembahyang subuh pagi tadi contoh, kan, subuh, dia duduk kat tikas sejadah dia,
Dia berwirid, baca Quran, dia berzikir, baca je sampailah pukul 7.30 lah contoh kan. Sepanjang lepas dia solat tu, sampailah 7.30 tadi tu contoh, malaikat akan berselawat kepada dia. Malaikat berselawat kepada dia, malaikat buat apa? Malaikat akan mendoakan dia tadi tu dengan doa apa? Ya Allah, ampunkanlah dia. Allahumma firlahu. Ini kelebihan orang yang berlama-lama duduk di tikar sejadah. Dia termasuk orang yang seperti menunggu solat. So duduk lama, malaikat akan doakan dia, berapa lama dia duduk. Lepas tu malaikat kata Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia. Nampak tak perkataan rahmatilah dia? Maknanya malaikat tu ramai-ramai itu doakan orang yang duduk menunggu waktu solat. Kalau macam contoh zuhur kan. Contoh lepas dia sembahyang zuhur, dia duduk nak tunggu waktu asar. Lama juga. Tapi lama itulah malaikat akan minta ampun untuk dia kepada Allah. Malaikat akan minta kepada Allah bagi rahmat kepada dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian satu contoh yang lain, yang ke-8, ini juga boleh dapat rahmat Allah. Macam mana? Berselawat ke atas Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asyra." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Okey, tuan-tuan catat tentang apa makna Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Kalau tuan-tuan jumpa ayat Quran ataupun tuan-tuan jumpa hadis Nabi yang kata Allah bersalawat kepada hamba, dia ada 2 makna. Kata para ulama tafsir, juga kata para ulama hadis, Allah bersalawat bermakna nombor 1, bermakna Allah memuji-muji hamba tu. Itu makna Allah berselawat. Makna yang kedua adalah Allah Ta'ala mengurniakan rahmat kepada hamba itu. Jadi 2 makna. Kalau Allah berselawat kepadanya 10 kali, maknanya apa? Allah memuji hamba itu dan Allah juga mengurniakan rahmat kepada hamba itu. Jadi berselawat sekali kepada Nabi, contoh kita kata Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Kan? Allah akan memuji kita dan Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita. Hadis riwayat Muslim. Baik, yang ke-9, kita boleh buat apa lagi? Menyambung saf salat. Menyambung saf salat ni, kalau sekarang kenalah jarak-jarakkan saf tu. Tapi kalau nanti dah selesai semua, kalau kita tengok saf itu ada jarak dia, sepatutnya bahu kena ke bahu, kaki kena ke kaki. Kalau ada jarak, kita cuba jarakkan, maka kita akan dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah dari mana? Hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Maknanya Allah berselawat, malaikat pun berselawat. Berselawat kepada siapa? Kepada orang yang menyambung saf. Sebab tu jangan kita rasa janggal kalau ada orang duduk dekat-dekat dengan kita ketika kita nak solat. Jangan kita rasa janggal. Sebenarnya kalau kita rapatkan bahu ke bahu ini, kita akan dapat selawat dari Allah, kita akan dapat selawat daripada malaikat. Cuma saya minta tuan-tuan buat catatan untuk memahami apa makna Allah berselawat, apa makna malaikat berselawat kepada orang yang menyambung saf. Okey, kalau Allah berselawat, kata para ulama hadis, makna dia yang sama yang macam tadi tu, iaitu Allah memuji dan Allah Ta'ala beri rahmat. Kalau malaikat berselawat pula, makna pertama maksudnya adalah para malaikat mendoakan orang yang menyambung saf itu. Makna yang kedua, kata para ulama hadis, bermakna malaikat mendoakan, memohon keampunan kepada Allah untuk orang yang menyambung saf itu. Maknanya, makna malaikat bersalawat ada 2. Yang pertama mendoakan, yang kedua memohon keampunan kepada Allah untuk untuk orang yang menyambung saf. Itu ada 2 makna malaikat bersalawat. Yang pertama mendoakan orang yang menyambung saf, kemudian memohon keampunan kepada Allah untuk orang yang menyambung saf. 2 makna ini
dia di bawah maksud malaikat bersolawat. Okey, kalau Allah berselawat, maksud salah satunya Allah berikan rahmat. Baik, tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada apa lagi kita boleh buat nak dapat rahmat Allah yang tinggi nilainya tadi tu adalah kita memperbanyakkan doa. Okey, yang 10 ni dengan yang ke-11, yang ke-10 ni nanti kita akan ulas selepas kita belajar Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebab yang ke-10 ni dia ada kaitan dengan banyak menyebut Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Nanti kita akan sebutkan selepas kita belajar Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, sekejap saya nak buang yang tanda merah ni. Sekejap, saya pun tak tahu kenapa. Sekejap saya buang sekejap dia punya tanda tu sebab selalu ada gangguan di situ. Sekejap saya buka balik file tadi. Okey. Kita patah balik kepada apa? Kepada rahmat tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang telah kita belajar pada pagi ni, kita dah tahu kan nak ambil tindakan apa untuk dapat rahmat Allah. Ini di antara contoh, 9 contoh tadi, ia adalah sebahagian daripada contoh. Jadi ada banyak lagi benda kebaikan yang boleh dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, kita dah selesai tentang membincangkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita nak bincang tentang apa pula? Sekarang barulah kita nak pergi kepada tajuk apakah sebenarnya kalimah Ar-Rahman dan apakah itu kalimah Ar-Rahim. Kita kena patah semula, kena rujuk semula pada muka surat nombor 50. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan buka muka surat nombor 50. Kita nak pergi kepada perbincangan apakah itu Ar-Rahman dan apakah itu Ar-Rahim. Kita buka muka surat nombor 50. Okey, sudah buka surat nombor 50. Okey, saya besarkan sekejap supaya nampak dengan lebih jelas. Alright. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan rahmat Allah juga kita selesai bincang tentang rahmat. Okey. Kalau dah faham tentang rahmat Allah, maka senanglah untuk kita faham apa itu Ar-Rahman dan apa itu Ar-Rahim. Kenapa? Kerana Ar-Rahman dia berkaitan dengan rahmat. Ar-Rahim dia juga berkaitan dengan rahmat. Maknanya kalau sebut Rahman, sebut Ar-Rahim, dia berkaitan dengan rahmat Allah. Cuma yang membezakan, maksudnya untuk perincian dia, kan, kenapa tak guna rahmat saja? Kenapa perlu guna kalimah Ar-Rahman? Kenapa perlu guna kalimah Ar-Rahim? Okey. Dari sudut penggunaan kalimah Ar-Rahman, kalau kita baca pada tafsiran tu, kita tengok di sini ya. Okey. Pada tafsir Ibnu Katsir dia kata perkataan dia kata yang pertama tu disebutkan Ar-Rahman dan Rahim. Okey, dia kalau ikut rahmat kan huruf rahimah rahmat. Tapi kenapa ada alif nun rahman? Sebenarnya kalimah Ar-Rahman dia kalimah yang disebut dalam bentuk mubalaghah ni, maksudnya lebih luas dan lebih mendalam. Contohnya macam ni. Paling mudah, saya minta tuan-tuan tengok yang pengertian Ar-Rahman dalam bongkah yang gambar dalam table ni. Cuba tengok muka surat 51. Ni lagi senang faham. Okay. Nanti kita faham yang ni, kita senang nak faham muka surat nombor 50. Okey, maksud dia macam ni. Kalau kita sebut tentang rahmat, kita fahamlah rahmat tu. Kan? Dia merujuk kepada kasih sayang dan kebaikan yang Allah ada dan kebaikan yang Allah nak berikan. Okey. Tetapi untuk menggambarkan bahawa rahmat itu luas, rahmat itu macam rahmat itu tidak bertepi, nak kata rahmat itu dalam, maka cara dia dengan kita ubah kalimah. Ubah kalimah tu maksudnya macam ni. Saya bagi contoh.
Kalau kita nak kata macam kita macam ni, dia seorang penyayang. Kalau kita nak buat contoh ayat, kita kata dalam bahasa kita kata dia seorang penyayang. Orang fahamlah, oh dia memang penyayang. Okey. Tapi kalau kita nak kata dia sangat penyayang, kan? Maka kita dalam bahasa kita tambah perkataan sangat lah. Betul tak kan? Kita dia seorang penyayang. Kita faham, oh dia memang penyayang. Tapi kalau kita nak mengatakan dia sangat penyayang, sayang dia tu ya Allah, sayang sangat, maka kita letaklah perkataan sangat. Betul tak? Tapi dari sudut Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, nak menunjukkan Allah ni sangat, maka digunakan huruf alif nun di belakangnya. Kalau kita dalam bahasa kita, pertuturan kita kata sangat penyayang, sangat baik. Beza tak kalau kita kata dia seorang yang baik? Tapi kalau kita nak kata dia memang baik sangat-sangat, kita tambahlah perkataan sangat. Betul? Dia seorang penyayang. Nak kata dia sangat penyayang, kita tambah perkataan sangat. Tapi dalam Al-Quran, nak tahu perkataan sangat itu, kan? Maka dalam Al-Quran, kalau kita tengok pada yang kotak muka surat 51 tu, dia ada pertambahan penggunaan alif nun di belakang. Sebab tu kalau kita jumpa alif nun, kan perkataan Ar-Rahman tu, perkataan Ar-Rahman macam ni. Contoh, dah tengok Ar-Rahman saya tunjukkan sekejap dia punya tu. Okey, kejap ni. Okey, tuan-tuan tengok. Saya tunjukkan tuan-tuan contoh muka surat nombor 54 sekejap. Cuba tuan-tuan tengok Ar-Rahman kan. Okey, kita tengok dekat Ar-Rahman dulu. Kalau kita tengok ejaan Ar-Rahman, dia sebenarnya ada alif nun selepas huruf mim. Kalau kita tengok perkataan rahmat kan, Roha-mim, rahim kan. Tapi kalau nak kata dia sangat rahim, dia akan tambah alif nun. Tu ada Ar-Rahman, dia ada alif dan nun. Man. Okey, alif nun, okey, patah balik ke tadi. Okey, perlahan kita belajar. Okey, alif nun, okey, perkataan Ar-Rahman ni dia dari sudut penggunaan tata bahasa Arab, dia duduk di bawah bongkah fa'lan. Dia duduk fa'lan ni tak apalah, pasal fa'lan ni. Tapi dia ada pertamaan alif nun. Macam kita kan, contohnya macam ni. Tuan-tuan pernah kita dalam bahasa kita dalam bahasa Melayu, kita nak kata bersangatan tu kita guna sangat lah. Tapi dalam bahasa Arab, nak mengguna perkataan sangat tu, bersangatan, dia boleh dilihat dari sudut pertambahan ada huruf alif dan nun. Alif dan nun. Macam Rahman, belakang huruf Rahman tu kan huruf Rohamim. Lepas tu ditambah alif nun, tu jadi Rahman. Okay, kita tengok contoh dekat sini. Contoh dekat sini. Kalau orang yang marah, dia guna perkataan ghadab, marah. Tapi kalau nak kata dia sangat marah, maka dia tambah alif nun, ghadban, terlalu marah. Jelas tak? Kalau malas dalam bahasa Arab, kita panggil kasala. Huruf kaf, sin dengan lam, kasal malas. Tapi nak kata terlalu malas, ditambah alif nun, kaslan. Dia akan jadi terlalu malas. Kalau kita nak kata Allah tu dia pengasih, Rahman, Rahamim, Rahim. Tapi nak kata Allah Ta'ala terlalu pengasih, ditambah alif nun, jadi Rahman. Jelas tak? Maksud dia, beza maksudnya Ar-Rahman tu apa? Ar-Rahman, dia ada kaitan dengan rahmat. Okey, dia ada kaitan dengan rahmat. Okey, tapi nak kata Allah Ta'ala ni dia terlalu rahmat dia, terlalu kasihnya dia, maka digunakan alif dan nun di belakangnya, maka bunyinya Rahman. Kalau ikutkan rahmat, dia rahmat dengan Rahman, dia berkaitan. Rahman adalah rahmat Allah. Tapi kalau kita nak kata rahmat Allah yang luas, yang lebih mendalam,
Maka tambahlah alif nun, kita panggil Rahman. Beza tak Rahmat dengan Rahman? Okey, kena beza dekat situ. Okey. Jadi di situ terdapat perbezaan, nampak tak? Jadi Ar-Rahman dia adalah rahmat. Sebab Ar-Rahman terbentuk daripada rahmat. Tapi nak mengatakan rahmat yang bersangatan, maka diletakkan alif nun, jadi dipanggil Rahman. Jelas kat situ ya? Kita ambil mudah faham kat situ. Okey. Kalau kita nak mendalami lagi macam mananya, maksudnya apakah yang nak membuktikan bahawa Rahman Allah ni dia luas kan? Jadi kalau kata okey, Allah tu dia memiliki sifat rahmat. Tapi kalau kita nak mengatakan Allah Ta'ala ni dia sangat rahmat, kita gunakan Allah Ta'ala ni Ar-Rahman. Jelas ya? Jadi perkataan Ar-Rahman ni, daripada kalimah Ar-Rahman itu dia ada menunjukkan kepada bersangatan. Dekat situ itu dipanggil mubalaghah tu. Dia panggil adanya perubahan makna. Dia perubahan makna maksudnya maknanya lebih mendalam. Macam kita kata tadi, penyayang berbeza dengan sangat penyayang. Jadi untuk menekankan sangat tu, maka ada alif nun di belakangnya, maka dia kata Rahman. Macam tu. Kata itu penerangan yang ringkas, yang moga-moga mudahlah untuk tuan-tuan dan puan-puan faham. Okay, dekat situ. Jadi kalau nak bukti, kalau tanya, okey, saya tahu Rahman ada kaitan dengan rahmat Allah. Okey, sekarang saya dah tahu rahmat Allah, kalau kita nak gambarkan rahmat Allah yang lebih luas, Allah Ta'ala tu rahmat dia mendalam, lebih luas, maka digunakan perkataan Ar-Rahman. Okey, kita jalan kat situ. Okey, sekarang kita nak bincang pula tentang, kalau orang tanyalah pula, apa beza Rahman dengan Rahim pula? Kan? Okey, untuk membezakan dia, sekarang kita timbul, sekarang ni Ar-Rahman dan Ar-Rahim dah faham ya. Ar-Rahim pun macam tu juga. Dia menunjukkan kepada, dia juga merujukkan kepada apa? Bersangatan juga. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey. Sekarang ni kita nak membincangkan tentang apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Allah letak Rahman dulu, baru Ar-Rahim, bermakna Ar-Rahman ni mendahului kepada Ar-Rahim. Okey, jadi macam mana kita nak membezakan ataupun untuk kita memahami Ar-Rahman tu apa, Ar-Rahim tu apa? Okey. Cara dia mudah je. Cara dia, kita boleh tengok contoh. Contoh macam yang semalam yang ada tanya tentang surah Rahman kan? Kita tengok dulu surah Rahman. Nanti kita pergi kepada pengertian dia. Okey, kalau kita baca surah Rahman, surah Rahman dia ada 78 ayat. Tapi surah Rahman menjadi satu bukti, satu contoh. Kalau nak membuktikan Rahman Allah dengan Ar-Rahim, okay, Rahman Allah dengan Ar-Rahim, kalau kita baca surah Ar-Rahman, kita akan jumpa bukti apa Allah tu Rahman. Apa bukti Allah tu luas sangat rahmat dia. Maksudnya luas rahmat dia, surah Ar-Rahman lah di antara surah yang dapat membuktikan secara jelas macam mana luasnya rahmat Allah. Kalau siapa baca surah Ar-Rahman, kita tengok contoh. Kita tengok contoh dia. Dia kalau nak lebih, kalau lebih nak faham, kena baca ke 78 ayat surah Ar-Rahman. Tapi kita dalam buku ni, kami hanya bawa sampai ayat nombor 13 saja. Contoh saja nak menunjukkan bahawa Rahman Allah ni dia luas. Rahman Allah ni luas. Okey, ingat apa dia sebut perkataan luas? Rahmat Allah ni luas, dia tidak mengenal erti siapa yang akan dapat rahmat tu. Warna kulit dia, agama dia apa perangai dia, apa tindakan dia buat kepada Allah masa dekat dunia, Allah tidak memilih kasih. Itu Ar-Rahman Allah ni, dia rahmat Allah, kebaikan yang Allah bagi tu tanpa mengenal, tanpa memilih-milih, tanpa menghadkan kebaikan kepada siapa nak bagi. Jelas tak maksud dia? Itu pada Ar-Rahman. Jadi kalau nak tahu contoh dia, kena bacalah surah Ar-Rahman. Kalau kita tengok surah Ar-Rahman,
Kita tengok gambar je lah paling mudah. Gambar. Okey, tengok ya, pada gambar kan. Di gambar ni adalah ayat Quran. Tapi kita buat dalam bentuk gambar. Okey, contoh. Bukti Allah tu Ar-Rahman. Betul kalau kita baca ayat pertama Ar-Rahman, kita jumpa apa? Kita jumpa Ar-Rahman kan? Ayat pertama Ar-Rahman. Tapi waktu pada ayat ni, Allah Ta'ala tak bawa sekali Ar-Rahim kan? Nanti kita akan sebut ada beberapa ayat Allah sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi pada ayat ni Allah tunjuk Ar-Rahman saja. Jadi kalau Allah tanya, apa itu bukti Allah tu Rahman? Maka bawalah surah Ar-Rahman. Okey, Allah kata Ar-Rahman ayat pertama kan? Okey. Apa bukti Allah tu Ar-Rahman? Macam mana Rahmannya Allah? Maka kita tengok contoh. Yang pertama, Allah mengajarkan Al-Quran. Allamal Quran. Quran ni untuk siapa? Quran ni sebenarnya untuk semua. Cuma bezanya Allah Ta'ala turunkan Quran untuk semua manusia. Tapi ada manusia, dia sendiri yang tak nak Quran tu. Itu beza dia. Allah Ta'ala dia Maha Rahman. Sekejap ya, saya kena kontrol suara. Okey, Allah Ta'ala dia Maha Rahman, dia menurunkan Al-Quran untuk semua. Tapi bezanya ada orang, dia sendiri yang tolak Rahmannya Allah turun Quran tu. Ada yang terima, ada yang tak terima. Bukan salah Allah dah. Allah dah buktikan dia ini nak bawa orang pergi ke syurga. Kan? Ingat tak kita ambil contoh ibu yang dia akan defend anak daripada neraka. Apatah lagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak semua orang janganlah pergi ke neraka tu. Kan? Jadi Allah turunkan apa? Allah turunkan Al-Quran. Bedanya ada orang dia nak tak ambil kesempatan tu. Nak tak dia dengar Quran. Tu membezakan. Contoh yang kedua, ayat nombor 3. Allah kata apa? Khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Dekat muka bumi ni, manusia ada jenis macam mana? Ada agama manusia macam mana? Kan macam-macam kan? Tapi manusia diciptakan itu dari Tuhan yang mana? Tuhan yang satulah Ar-Rahman tu. Jadi Allah Ta'ala tidak menciptakan bayi yang mak dia Islam saja. Bayi yang mak dia bukan Islam, dia tak ada. Semua orang. Nampak tak kat situ? Membuktikan bahawa sifat Rahmannya Allah tu, Rahman Allah yang terlalu luas, tidak bertepi itu, dia tidak mengenal erti siapa hamba tu, siapa manusia tu. Begitu juga surah Rahman kata, Allamahul bayan. Allah mengajar manusia boleh berkata-kata. Semua orang boleh bercakap. Tak ada manusia kat muka bumi ni yang dia tidak boleh berbicara, kecuali dia bisu lah. Kan? Allah tak memilih. Orang bukan Islam pun dia boleh berkomunikasi, orang Muslim pun boleh berkomunikasi. Kemudian contoh lain, Allah meninggikan langit dan menyeimbangkan langit. Semua orang, tak kira dia negara tu komunis ke, dia apa pun, semua dapat langit yang sama. Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok. Semua orang ada. Semua orang dapat matahari. Kan? Tak ada yang tak terkena cahaya matahari. Cahaya matahari bukan hanya untuk bagi kepada orang yang beriman saja. Tak. Ini menunjukkan rahmannya Allah. Okay? Allah membentangkan bumi. Ini maklumat ini ada dalam suratul Ar-Rahman. Okay. Jadi, contoh ini, daripada contoh ayat-ayat ini, maka para ulama kata macam ni. Apa tu Rahman? Okay, kita baca pada muka surat nombor 51. Okay, perlahan kita fahami tentang Ar-Rahman. Okey. Menurut Ibnu Kathir, Ibnu Kathir, muka surat nombor 51 dalam buku, kata Ibnu Kathir, dia kata Abu Ali Al-Farisi mengatakan Ar-Rahman, merupakan nama. Kita faham Ar-Rahman adalah kata nama. Ar-Rahman adalah salah satu nama Allah yang bersifat umum. Dia punya keyword dia punya macam dia punya keyword, maksudnya kata kunci kepada nak tahu definisi Ar-Rahman ni apa. Dia bersifat umum, meliputi segala macam bentuk rahmat. Itu pegang dulu makna pertama. Kalau orang tanya apa bezanya Rahman dengan Rahim, ingat Ar-Rahman dan Rahim, dia
Rahman. Jangan dihilangkan perkaitan dengan Rahman. Ar-Rahman dan Rahim, dua-dua tu Rahman. Dia kaitan dengan Rahman. Okay, kena pegang tu dulu. Ni kita dah ulas malam dengan hari ni. Kemudian pula yang membezakan kenapa guna Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk menunjukkan makna rahmat yang bersangatan rahmat. Okey, dah jelas. Kemudian kita nak pergi kepada satu fasa pula, apa bezanya Rahman dan Rahim. Ini dekat sini yang sedang kita nak bincangkan. Okey. Yang pertama, kita kata Rahman ni dia sifat rahmat yang bersifat bersifat umum. Kita tahu kan, umum lawan dia apa? Umum lawannya khas lah. Umum tu maksud dia meliputi segala bentuk rahmat. Semua yang datang daripada Allah tu maknanya dia meliputi semua bentuk rahmat. Semua bentuk rahmat. Okey, bersifat umum meliputi segala bentuk rahmat. Okey, kita baca lagi tafsiran lain supaya kita lebih faham. Okey, dalam tafsir As-Sa'di, namanya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ni, ataupun dengan erti kata lain tafsir As-Sa'di. Okey, Imam Syekh As-Sa'di dia kata nama Ar-Rahman menunjukkan betapa luasnya rahmat dan kurniaan Allah, pemberian Allah, serta betapa melimpahnya kebaikan dan kurniaan daripada Allah. Okey, dia macam lebih kurang sama saja kan. Okay, kita baca lagi apa kata Dr. Wahbah. Apa kata Dr. Wahbah? Okey, Dr. Wahbah Zuhaili ni tafsir dia nama Tafsir Al-Munir. Sebab tu kalau tuan baca buku ni, tuan rujuk buku ni, tuan jangan bimbang. Kerana semua maklumat di dalam buku ini diambil daripada kitab-kitab tafsir. Walaupun buku ni kecil saja, apa buku surat saja, tapi seolah-olah maklumat itu dalam kitab tafsir lah. Okey, kata Dr. Wahbah dalam Tafsir Al-Munir, beliau kata Ar-Rahman merupakan bentuk isim. Isim ni adalah kata nama. Kata nama beza dengan kata kerja. Kata nama mubalaghah. Mubalaghah kita telah sebut pada awal-awal, dia adalah mubalaghah ni dia macam makna yang lebih luas, yang bersangatan daripada perkataan rahmah. Ni kita dah faham dah. Okey, dia kata bahkan dia kata kata ini, iaitu kalimah Ar-Rahman ni, dia lebih kuat daripada perkataan Ar-Rahim. Maksudnya Datuk Wahbah kata Ar-Rahman ni maknanya kalimah ini dia lebih lagi daripada makna Ar-Rahim tu. Okey, ni dia punya perbezaan dia. Nak tahu lebih tak lebih, sekejap kita akan terangkan lagi. Okey, beliau kata Ar-Rahman bermaksud yang mengurniakan nikmat besar dan kepada semua makhluk. Okey, gariskan perkataan nikmat besar, lepas tu gariskan pada perkataan kepada semua makhluk. Ini dia punya kata kunci dia. Okey, nak faham lagi, baca pula kata Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Dia kata perkataan Ar-Rahman mempunyai pengertian yang lebih mendalam daripada perkataan Ar-Rahim. Okey, ni beza. Sama juga macam Dr. Wahbah kata tadi. Dr. Wahbah kata perkataan Ar-Rahman lebih kuat daripada perkataan Ar-Rahim. Jadi Amir Syakiti pun kata lebih sama. Dia kata perkataan Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman tu mempunyai pengertian yang lebih mendalam daripada perkataan Ar-Rahim. Boleh gariskan perkataan lebih mendalam daripada perkataan Ar-Rahim. Okey? Kenapa lebih mendalam? Kerana Ar-Rahman itu sendiri bererti zat yang memiliki kasih sayang yang bersifat menyeluruh dan merangkumi semua makhluk di dunia dan juga semua makhluk ketika di akhirat nanti. Okey, kata kunci dia yang lain ni, Ar-Rahman ni dia adalah sifat kasih sayang yang menyeluruh dan merangkumi semua makhluk. Okey, yang tadi kita kata apa? Lebih mendalam daripada Ar-Rahim. Okey, lepas tu kata kunci yang lain adalah dia bersifat menyeluruh dan merangkumi semua makhluk. Tak kira makhluk tu Muslim ke, tak Muslim ke, kafir ke, tak kafir ke,
musyrikin ke, Yahudi ke, apa pun makhluk Allah, Allah dia ada kaitan dengan Ar-Rahman Allah tu. Okey, kata kunci yang ketiga adalah di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Maknanya sifat Rahman Allah ni dia hanya tidak pada dunia ni je. Tapi sifat Rahman Allah ni juga akan dibawa sampai di akhirat nanti. Kena faham macam ni. Jelas saya kena ulang balik. Perlahan kita belajar. Saya suka ulang mengulang. Tak perlu kejar-kejar. Tak apa, hari ni kita akan bagi lebih waktu sikit. Sebab saya jam kelas 10.30 pagi ni saya tak ada. Saya tak dapat nak buat kelas. Saya ada urusan lain. Tapi saya boleh lanjutkan sikit, tak apa. Sebelum ni kita sejam kan. Kita lebihkan sikit, tak apa. Okey. Kita luangkan waktu untuk Allah. Tak salah pun. Kita faham kalam Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita ulang balik semula ya. Okey. Sebab yang ikut kelas ni kadang-kadang pelbagai umur, pelbagai level pemahaman. Jadi saya memang suka mengulang-ulang sebab ada orang yang sekali terang dia faham. Ada orang nak kena 2 kali. Ada orang perlu 3 kali. Jadi saya kena raikan semua pelajar-pelajar yang ikut. Okey. Saya ulang balik semula. Okey ya. Catat ya. Catat maklumat ni. Okey. Sebab kita tak jumpa berdepan. Jadi kita tak dapat nak berinteraksi, nak tanya seorang-seorang. Faham tak? Kata, faham. Cukuplah, tak perlu ulang. Tapi sebab kita betul online ni, kita tak dapat nak mengetahui, tak boleh tengok body language tapi tu kadang-kadang saya ulang, minta maaf ya kepada siapa-siapa yang dia dah faham dah kali pertama ni, saya dah terang, tapi saya perlu ulang pula yang kedua, yang ketiga. Okey, begini. Ar-Rahman, okey, ingat tadi ya, ingat perkataan Ar-Rahman. Okey, kita ambil ya dekat Syangkiti ni dia lebih menyeluruh lah makna dia. Nanti saya akan bawa pentafsiran lain juga. Okey, tengok. Okey, mudah ingat macam ni. Ar-Rahman, kita gariskan perkataan apa tadi? Ar-Rahman, pengertian dia lebih mendalam daripada Ar-Rahim. Itu nombor 1, tulis. Lebih mendalam daripada Ar-Rahim. Okey, lebih mendalam daripada Ar-Rahim. Okey. Mendalam dia macam mana? Dalam dia tu macam mana? Kata kunci yang kedua, yang Ar-Rahman ni bersifat menyeluruh dan merangkumi semua makhluk. Maksudnya perbezaan dia maksudnya yang kedua, ciri Ar-Rahman ni, sifat Rahman Allah ni dia tidak pilih kasih lah. Sifat Rahman ni sifat yang semua makhluk dapat. Dia tak pilih bangsa apa, keturunan apa, agama dia apa, tak. Itu kata kunci yang kedua. Yang ketiga, sifat Rahman Allah Ta'ala ni, dia tidaklah hanya berfungsi. Tidaklah sifat Rahman Allah ni hanya dekat dunia je, tak. Sampai hari akhirat pun, sifat Rahman Allah tu masih lagi ada. Masih lagi ada. Semua dapat. Contohnya nanti di hari akhirat, sifat Rahman Allah ni akan diberi, akan dapat pada orang yang beriman, akan dapat kepada orang yang bukan beriman. Ya, dia pun akan dapat. Tapi macam mana? Jadi saya akan ulas lagi. Okey, faham tak maksudnya? Yang ketiga, sifat Rahman Allah Ta'ala ni, dia kekal. Bukan hanya dekat dunia, tapi juga di hari akhirat. Semua makhluk Allah tu dapat. Rahmannya Allah ni, dia bukan dekat dunia saja, tapi dapat juga sampai di hari akhirat. Menyeluruh. Menyeluruh. Okey, jelas tadi. Maka contoh dia apa? Contoh dia apa yang Allah Ta'ala Rahman dia ni tak memilih agama. Semua manusia dapat. Yang itu yang kita buat contoh surah Rahman tadi. Surah Rahman tadi. Contohnya Allah ciptakan manusia. Dia, orang tu, apa pun agama dia, dia termasuk dalam Rahmannya Allah. Orang boleh bercakap dengan bahasa yang pelbagai. Kan? Ini di antara contoh menunjukkan Rahmannya Allah dalam surah Rahman ni, membuktikan bahawa sifat Rahmannya Allah ini dia bersifat menyeluruh kepada semua makhluk dia. Okey. Kalau tuan-tuan baca surah Rahman lebih panjang, tuan akan dapat jawapan Rahmannya Allah ni sampai ke hari akhirat. Dia bukan dekat dunia saja, tapi kena baca habis surah Ar-Rahman.
Okay, dah jelas tadi 3 kata kunci ni. Dapat tiga isi penting ni. Okey. Untuk lebih faham lagi, jom kita tengok apa kata Syekh Salah. Muka surat 52. Yang ni kita nak tengok, mungkin nanti akan ada bertanya, oh dekat akhirat pun Allah Ta'ala bagi sifat Rahman dia tu kepada yang bukan Islam juga ke? Iya. Sebab sebelum ni mungkin ada tuan-tuan pernah belajar, saya tak tahulah, saya wallahualam, mungkin ada yang cuba menghadkan Rahman Allah ni dekat dunia je untuk orang kafir. Ni kena betulkan faham yang macam tu. Sifat Rahman Allah ni dia bukan hanya terbatas dekat dunia je. Di akhirat pun orang yang bukan Islam pun dia dapat juga sifat Rahman Allah Ta'ala tu. Tapi dalam bentuk yang macam mana? Dekat sini. Kena kembang luaskan makna Rahman. Dia bukan hanya dekat dunia, tapi di akhirat pun Rahman Allah tu masih ada. Dalil dia, bukti dia, bacalah surah Rahman. Itu dalil dan bukti dia. Okey, kita tengok apa kata Syekh Salah. Surat 52 ya, tulis nampak ya, jelas. Okey, sekarang kita nak perjelaskan lagi apa cara Allah bagi Rahman kepada semua makhluk di hari akhirat. Orang yang kafir dapat Rahman juga ke hari akhirat? Ya. Orang yang beriman dapat Rahman Allah juga di akhirat? Ya. Caranya macam mana? Bacalah apa kata Syekh Salah dalam surat 52 ni. Okey. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam tafsir At-Tabari Taqrib wa Tahzib. Kita jangan risau. Di belakang buku semua katakan rujukan dia. Rujukan dia. Okey. Jadi kita jangan bimbang dari sudut fakta dalam buku ni. Bahkan hadis-hadis dalam buku ni pun telah dibuat saringan. Kita masuk lab. Bukanlah masuk lab hadis tu. Maksudnya kita bawa hadis-hadis yang bukan hadis lemah. Kita jangan risau. Okey. Hatta tafsiran pun. Jadi tafsiran Dr. Salah Fattah Khalidi ni, dia ulama Jordan. Dia ada buat ringkasan kepada tafsir At-Tabari. Okey, dalam tafsir At-Tabari tu, dalam ringkasan tafsir At-Tabari, kita akan jumpa apa sebenarnya yang diulas tentang Rahman. Okey, kita terus pergi kepada pengertian dia. Dia kata apa? Allah bersifat Ar-Rahman kepada orang beriman. Dan Allah bersifat Ar-Rahman kepada orang kafir di dunia. Yang ni kita kata tadi apa? Bersifat menyeluruhkan. Orang beriman dan orang kafir di dunia, Allah bersifat Rahman. Macam mana? Dengan mengurniakan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung kepada mereka. Okey, kejap. Saya kena jaga suara ni. Okay. Yang tidak terhitung kepada mereka. Mereka tu siapa? Dia beriman ke, dia tak beriman ke, Allah akan beri kurniaan kepada mereka semasa mereka dunia. Contohnya apa? Rezeki. Orang yang bukan Islam lebih kaya daripada orang Islam. Kan? Walaupun dia tak sembah Allah. Kenapa Allah bagi rezeki dekat mereka? Itulah Allah Ar-Rahman. Lepas tu Allah bagi nikmat harta, Allah bagi dapat nikmat kehidupan, ada zuriat, ada keluarga, Allah bagi. Lepas tu Allah bagi nikmat kesihatan. Dan selain dari nikmat itu, kalau nak tahu maklumat selain nikmat tu apa, buka surah Rahman. Itu dalil dia yang lain yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni sifat Rahman dia tak terbatas. Dia tidak limit hanya kepada orang beriman di dunia. Allah beri juga. Semua tak kira. Dia syirikkan Allah ke, jahat macam mana sekalipun, Allah Ta'ala tetap beri nikmat-nikmat semasa di dunia. Dia dapat nikmat apa? Nikmat udara, dapat nikmat apa? Dapat nikmat macam-macam lah. Nikmat. Okey. Dia dekat dunia. Lepas tu Syekh Salah dia ulas lagi. Macam mana sifat Rahman Allah di akhirat. Dia kata demikian juga Allah bersifat Ar-Rahman kepada orang yang beriman dan Allah juga bersifat Ar-Rahman kepada orang kafir di hari akhirat. Di hari akhirat. Macam mana? Orang beriman dan orang kafir di hari akhirat, bukti Allah itu Ar-Rahman, Allah Ta'ala akan mengadili mereka semua melalui penghisapan. Maksud dia, bukti Allah tu Ar-Rahman kepada orang yang beriman,
Dan orang tak beriman, Allah Ta'ala maha adil. Allah tak bias. Maksud dia, di hari akhirat, Allah Ta'ala akan pastikan semua manusia ini, dia akan diadili, akan dibicarakan di mahkamah di hari akhirat. Tak ada seorang yang tak akan dibicarakan. Maksud dia, Rahman tak Allah tu? Rahman. Maksud dia, Allah Ta'ala ni dia tidak akan menzalimi mana-mana manusia di hari akhirat. Engkau beriman pada Allah, engkau tak akan dizalimi. Engkau tak beriman pada Allah pun Allah tak akan menzalimi dia. Menzalimi dia macam mana? Melalui proses hisab, semua orang akan diadili. Lepas tu, Syekh Salah kata, tiada seorang pun dia beriman ke, dia tak beriman ke akan teranaya walaupun sebesar zarrah. Maksud dia, Allah ni bersifat Rahman ni nanti di hari akhirat kan. Allah Ta'ala tidak akan azab orang yang tidak menyembah Allah kalau tidak ada sebab. Macam contoh, maksudnya orang yang tak beriman ni, dia ada banyak jenis. Ada yang jahat sangat, ada yang tak jahat sangat. Betul tak? So Allah Ta'ala ni dia bagi balasan di hari akhirat. Kalau orang masuk neraka, tak semua level sama. Sebab apa? Sebab jahat dekat dunia tak sama. Macam tu juga orang masuk syurga, level dia tak sama. Ada dapat first class, ada dapat second class. Macam mana dia boleh beza-beza? Sebab Allah tahulah, Allah maha mengadili dia. Jadi rahmannya Allah ni, kita kena pegang, rahmannya Allah ini, dia tidak hanya terbatas dekat dunia, tetapi juga sampai di hari akhirat. Orang yang beriman dekat dunia pun dapat sifat rahman Allah tu, orang yang tak beriman dekat dunia pun dapat sifat rahman Allah Ta'ala tu. Bahkan di hari akhirat, yang beriman tu pun dapat rahman Allah, yang tak beriman pun dapat rahman Allah. Tapi kena faham, di akhirat ni, apa maksud dapat rahmatnya Allah itu? Kalau ikut kata Syekh Salah, iaitu mendapat apa? Mendapat pengadilan. Dibicarakan semua, diberikan balasan. Kalau orang tak buat dosa, Allah tak akan cas dia berdosa. Faham tak? Kalau dia pernah buat kebaikan dia tidak hilang. Contoh kalau macam dekat dunia ni, mungkin orang tu tak bersalah, tapi tiba-tiba dia dijatuhkan salah. Betul tak? Tapi dekat akhirat, jangan risau. Dengan sifat rahmannya Allah Ta'ala tu, tidak akan ada yang tersilap diberikan keadilan dan keputusan. Okay, jelas kat sini. Nampak tak rahman Allah? Luas rahman Allah ni kan? Tak mengira siapa. Okay, jelas kat sini. Lepas tu pula rahman Allah bukan hanya dekat dunia, tapi sampai di hari akhirat. Tapi yang sangat membezakan, yang sangat penting, yang penting dia sebenarnya pada semua manusia. Iaitu di antara makna yang boleh kita ambil daripada surah Ar-Rahman. Jelas ya? Surah Ar-Rahman. Kalimah Ar-Rahman. Okay. Dah faham yang tu, baru kita pergi Ar-Rahim pula. Okay, dah jalan Ar-Rahman tadi, selesaikan dulu tentang Ar-Rahman. Okay. Kita balik. Maknanya setiap kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita faham ni kan, kita dah tergambar lah. Oh, Ar-Rahman kaitan dengan rahmat. Oh, dapat rahmat Allah ni dapat masuk syurga. Tadi kita dah belajar kan? Dapat rahmat Allah dapat masuk syurga. Oh, Allah Ta'ala ni, dia punya rahmat dekat kita. Dia tak nak kita masuk api neraka. Sebab tu Allah Ta'ala hantar Rasul. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Lepas tu kita belajar, kita baca dekat Ar-Rahman, Ar-Rahim tu kan, kita tergambar dalam pemikiran kita, kan Allah Ta'ala ni, dia tak pilih kasih, dia bagi semua rezeki kat semua orang, kan. Jadi kita akan lebih sayang Allah tu sebab kita lagi kenal dia. Lepas tu kita baca dekat Ar-Rahman, Ar-Rahim tu, kita teringat, oh rahmannya Allah Ta'ala ni nanti di hari akhirat, Allah Ta'ala maha adil, Allah Ta'ala takkan zalimi siapa-siapa.
Orang yang tak layak masuk syurga, dia tak akan dapat masuk syurga. Orang yang layak masuk neraka, dia tak akan terlepas daripada neraka. Allah Ta'ala bagi tahu dekat Rahman tu, maksudnya kalau kita buat kebaikan dekat dunia ni, walaupun orang tak nampak, tapi Allah nampak. Jangan bimbang, jangan risau. Walaupun orang tak tahu kita orang baik, nanti di akhirat kita akan dapat keputusan dia. Itu semua dekat mana Ar-Rahman. Jadi kita baca tu dah tak macam kita tak faham sebelum ni. Kan? Kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus otak kita ni ingat Allah terus. Sebab tu sembahyang kita akan jadi khusyuk, sebab kita boleh kita boleh ingat balik apa yang kita faham tentang Ar-Rahman tu. Itu yang jadi kita fokus tentang kita fokus dalam solat. Tapi sebab kita tak faham, jadi apabila ayat tu dibaca, dialunkan oleh imam ataupun kita baca, sambil kita baca pun sebenarnya kita dah terfikir benda lain. Nampak tak? Itu yang dia panggil tak khusyuk tu. Tapi waktu kita baca tu, kita boleh ingat huruf dia Ar-Rahman, ada alif nun. Kenapa ada alif nun dekat Ar-Rahman? Nak menunjukkan makna bersangatan dia daripada Ar-Rahman. Dia dah mula kita ingat perkataan macam tu. Okey, jelas tentang Ar-Rahman tu? Okey, jadi sekarang kita nak pergi tentang makna Ar-Rahim pula. Makna Ar-Rahim sikit lagi, Ar-Rahim tu. Okey, apa itu Ar-Rahim? Nanti kita buat perbandingan dia, ya. Apa makna Ar-Rahim? Okey. Kita muka surat nombor 53. Apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau kita nak bezakan dia, cara mudah kan? Tengok kotak belakang tu dulu, peta ni dulu. Ni. Tengok diagram ni. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni. Ni bantu untuk dapatkan maklumat lebih cepat. Nanti kita akan perincikan lagi beza Ar-Rahman dan Ar-Rahim tu, kita tengok juga kat sini. Okay, tengok ya. Kalau kita tengok dari sudut penggunaan huruf kan? Kalau kita baca Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, okey. Kalau kita tengok dari sudut huruf pun, Ar-Rahman ni huruf dia lebih lagi daripada Ar-Rahim. Ya. Jadi kita nak tahu lebih, tengok. Ar-Rahman, huruf Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Ar-Rahim, Ra, Ha, Ya, Mim. Ada berapa huruf? Ada 4 huruf. Daripada 5 dengan 4 huruf ni pun sudah menunjukkan perbezaan kan? Nampak tak? Okey, dah tunjuk perbezaan dia. Tengok perbezaan yang kedua. Ini perbezaan yang paling utama sekali. Kalau Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman Allah tadi dia menyeluruh kepada semua makhluk. Sama ada di dunia dan di hari akhirat. Kan? Tetapi Ar-Rahim pula, dia hanya dikhususkan hanya kepada orang yang beriman saja di dunia dan di akhirat. Dapat tak perbezaan dia? Ar-Rahim dia khusus, Ar-Rahman dia umum, dia menyeluruh. Menyeluruh lawannya khusus. Okey. Ar-Rahim khusus untuk siapa? Orang beriman. Ar-Rahman khusus untuk siapa? Semua makhluk. Tapi dua-dua ni dekat dunia akhirat, Ar-Rahim pun di dunia akhirat. Cuma beza dia, Ar-Rahim ini dia khusus untuk orang beriman. Ar-Rahman ni dia khusus untuk semua makhluk. Sebab itu perkataan Ar-Rahman diletakkan dulu daripada Ar-Rahim. Lepas tu kalau kita baca Bismillahirrahman, baru jumpa Ar-Rahim. Ayat ketiga pun Ar-Rahman dulu, baru Ar-Rahim. Kenapa disusun macam tu? Susunan kalimah tu pun sudah menunjukkan Ar-Rahman lebih mendalam, lebih bersangatan makna dia daripada Ar-Rahim. Okay, kat situ. Macam kalau bukti dari sudut penggunaan huruf pun tak beza juga. Ar-Rahman 5 huruf, Ar-Rahim 5 huruf. Okey, dah jelas kat situ. Okey, kita nak bukti lagi, nak kuatkan lagi. Apakah dalil yang kata Ar-Rahim tu untuk orang beriman je?
untuk orang beriman saja. Kalau Ar-Rahman tadi, apakah dalil yang mengatakan Ar-Rahman untuk semua makhluk? Guna ke surah Rahman. Surah Rahman tu dalil dia. Tapi kalau Ar-Rahim, kalau tanya, apa dalil ayat Quran yang kata Ar-Rahim tu untuk orang beriman je? Untuk orang beriman saja. Kita gunakan dalil ni. Buka muka surat yang sama, 54, sikit lagi ya, tuan-tuan puan ya. Surah Al-Ahzab. Tengok surah Al-Ahzab. Tengok surah Al-Ahzab, surah nombor 33 ayat 43. Ayat surah Al-Ahzab, Allah berfirman. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana bil mu'minin wa kana bil mu'minina rahiba. Dapat apa kata bil mu'minin? Bil mu'minina rahiba. Maksudnya Allah itu maha rahim kepada siapa? Bil mu'minin. Nampak tak? Al-Ahzab ayat 43 membuktikan bahawa Allah bagi Ar-Rahim. Nampak apa kata Rahim? Rahim, Rahimah. Ar-Rahim untuk siapa? Bil mu'minin. Orang yang beriman. Ini dalil dia. Faham? Okey, tuan-tuan kena tulis dekat nota sini. Kat nota sini, kalau orang tanya dalil, Ar-Rahman ni, apa bukti dia menyuruh kepada semua makhluk di dunia dan akhirat? Tulis dekat sini, surah Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, apa bukti dia dikhususkan untuk orang beriman? Ambil surah Al-Ahzab ayat 43. Okey, dah dekat sini. Okey, sekarang kita akan tutup. Maksudnya penghujung pengisian kita pada pagi ni, kita nak perincikan lagi. Orang yang beriman, okey, kita pergi kepada Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bagi kepada orang beriman ni macam mana? Tadi kan kita katakan Ar-Rahman Allah beri kepada makhluk di dunia dan akhirat. Kita fahamlah, di dunia faham, di akhirat tu macam mana tadi kita telah sebutkan. Tapi Ar-Rahim Allah khususkan kepada orang beriman di dunia, di akhirat ni macam mana? Di dunia ni macam mana rahimnya Allah kepada orang beriman, rahimnya Allah kepada orang beriman di hari akhirat. Okey, macam mana? Kita tengok ulasan dia siap sini. Nampak kat sini jelas saya kecilkan sikit. Saya tak nampak kat sini sekejap Sekejap. Okey, tengok. Apa kata Syekh Salah? Okey, dia kata ni last ini last sekali untuk kita mantapkan Ar-Rahim. Okey, dia kata Allah bersifat Ar-Rahim hanya kepada orang beriman di dunia. Macam mana? Ni dia punya perincian dia. Ni perincian dia. Macam mana dikatakan Allah itu Ar-Rahim hanya kepada orang beriman di dunia tu? Macam mana dia kata? Dengan memberikan hidayah. Petunjuk tulis sikit dalam bahasa Arab tu hidayah. Bukan sekadar hidayah je. Allah beri juga taufik. Tulis kat situ. Bimbingan ni bahasa Melayu. Dalam bahasa Arabnya at-taufiq. Nanti kita akan bincangkan lagi waktu ayat ihdina. Okey, kita ulang balik semula. Kalau ditanya kepada kita, bagaimana cara Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahim hanya untuk orang beriman dekat dunia, kita akan ambil ulasan Syekh Salah ni. Beliau mengatakan bahawa dengan berikan hidayah dan juga taufik bimbingan ke arah keimanan dan ketaatan. Maksudnya dekat dunia orang beriman ni, macam mana dia boleh tahu Allah ni Rahim dekat dia? Masa dekat dunia ni, Allah beri dia petunjuk. Ini jalan yang lurus, ini bukan jalan yang lurus, ini dosa, ini pahala. Itu diberi petunjuk. Bukan sekadar dia bagi petunjuk, Allah Ta'ala bimbing pula. Allah Ta'ala bagi dia kekuatan pula. Selepas dia tahu, ni jalan yang lurus, ni jalan tak lurus, maka bukan sekadar bagi petunjuk, tapi rahimnya Allah itu, Allah Ta'ala bagi dia bimbingan. Allah bimbing dia. Allah tarik dia. Allah bagi dia kekuatan supaya dia, hidup dia berada di atas jalan yang lurus. Buatlah pahala. Okey, itu dekat dunia. Macam mana pula Allah tu Rahim di hari akhirat?
kata Syekh Salah, Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahim hanya kepada orang beriman di hari akhirat dengan mengurniakan kepelbagaian nikmat dekat syurga. Dan syurga tu pula takkan siapa-siapa dapat memasukinya melainkan dengan rahmatnya Allah. Ni telah kita ulas. Jadi ambil satu je contoh. Rahimnya Allah di hari akhirat itu dengan Allah beri apa? Allah bagi macam-macam nikmat di dalam syurga. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Okey, dapat penjelasan ni dua-dua ni? Sebab kalau kita baca buku mungkin kita kurang faham kan? Sebab tu kami memang dah berniat berazam bukan sekadar untuk jual buku. Saya dengan rakan saya Dr. Azrul, kami bukan berniat untuk jual buku semata-mata. Bukan mencari nama, dia penulis buku. Bukan nak untung dari sudut penulis buku saja. Bukan yang itu. Tetapi niat utamanya adalah untuk memahami orang tentang apa yang dia beli pada buku tu. Sebab kalau baca buku saja, beli buku semangat. Cantiknya buku ni. Kertas dia berkualitinya. Tapi kadang-kadang kita tak baca pun. Banyak kita beli buku kadang kita tak baca tapi tak faham. Sebab tu kami mengambil jalan untuk menyediakan ruang kepada pembeli-pembeli. Itu matlamat utama. Jadi saya harap dengan pengisian yang kita buat setiap minggu ini dengan rahmat dari Allah Ta'ala fahamkan kita. Apa yang kita faham ni sebenarnya dapat pemahaman semua dari Allah. Saya hanya asbab saja kepada nak memberikan kefahaman. Kalau Allah yang tidak beri kepada saya idea, kalau Allah tidak berikan saya boleh bercakap, kesihatan pun tak boleh juga. Dia semuanya dari Allah. Apa yang kita dapat pada hari ini rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ini moga-moga kita semua sudah dapat mengetahui tentang apa bezanya Ar-Rahman dan apa bezanya Ar-Rahim. Lepas tu kita dapat mengetahui tentang apakah dalil yang membezakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, dan kita juga dapat mengetahui tentang apakah perincian kepada yang membezakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Dan kita juga dapat maklumat yang sangat penting bahawa Ar-Rahman dan Ar-Rahim dia berkaitan dengan rahmat. Kat situ. Lepas tu pula kita dapat maklumat yang penting, Ar-Rahman dan Ar-Rahim membawa makna yang bersangatan berkaitan dengan rahmat. Jadi moga-moga pengisian pada pagi ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita. Jadi kita doa pada Allah, semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dekat 10:23. Jadi saya berhenti di sini. Saya buka 1, 2 atau 3 soalan sebelum kita tangguhkan, dan kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan. Kita ulas sikit semula Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni. Lepas tu terus kita pergi kepada ayat yang kedua. Ada pertanyaan tak? Dalam chat ada 2 soalan, Ustaz. Ada dua soalan. Masya-Allah. Sekejapnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahman Allah adalah luas dan mencakupi seluruh makhluk. Namun bagaimanakah sifat Rahman Allah itu jika telah ditakdirkan seseorang itu lahir sebagai bukan Islam dan tidak mendapat hidayah untuk mengenal Islam, dan akhirnya pasti akan ke neraka. Okey. Wallahu ta'ala a'lam tentang perincian yang sebegitu, tetapi kalau kita baca ayat-ayat Quran ataupun hadis Nabi, sebenarnya semua orang bukan dilahir dalam keadaan tidak Islam. Sebenarnya semua orang dilahirkan mengakui Allah itu Esa. Tu dia panggil fitrah. Cuma dia dilahirkan sebab mak dia bukan Islam, tu yang kita kata dia bukan Islam. Betul. Tetapi pada fitrahnya bayi itu, dia sebenarnya roh yang ada dalam badan dia itu
roh yang ada pada bayi, pada kita semua, telah mengakui bahawa Allah itu Tuhan yang patut kita sembah adalah Allah. Ada dalam ayat Quran tu. Qalu bala syahidna tu. Ayat tu. Semua, sebab itu dalam hadis Nabi, jap Masya Allah. Dengar macam-macam bengar dekat sini. tak apa, sekejap cari jawapan. Okey, sekejap. Kat sini kan. Sebab itu kalau kita baca hadis, ingat tak hadis yang Nabi kata, setiap bayi dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Pernah dengar tak? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Apa tak? Nabi kata setiap bayi yang lahir, dia lahir daripada mak dia bukan Islam ke, mak dia Islam ke, semua lahir atas fitrah. Fitrah yang mengakui bahawa saya kena tutup suara ni. Bahawasanya Allah yang sebenar itu adalah Allah. Sebab itu hadis itu kata, maka terserahlah kepada bapanya nak jadikan bayi itu sebagai apa, nak Islamkan, nak menjadikan dia Islam ke, Yahudi ke, Nasrani ke. Maknanya rahmannya Allah, semua yang lahir itu semua mengakui bahawa Allah itu Tuhan dia. Okey, lepas tu pula rahmannya Allah, ketika dia membesar, mereka nampak Islam ni. Mereka nampak sebenarnya walaupun tak ada orang cakap dekat dia, tetapi mereka melihat sekeliling depan mata mereka Islam tu apa. Nampak tak? Allah tidak zalim. Sebab itu kenapa ada orang dia mudah masuk Islam? Kerana di dalam fitrah dia sudah ada sifat bertuhan tu. Cuma tunggu lagi kita nak cari switch dia saja. Sebab itu kalau tanya kepada orang yang bukan Islam, yang masuk Islam, kenapa dia ramai orang masuk Islam kerana dia mencari sendiri. Saya ada kawan saya mu'alaf, dia kata dia pernah masuk jadi Buddha, lepas tu dia pernah agama Kristian. Kenapa? Sebab dia mencari. Kenapa dia boleh mencari? Kerana dia sudah ada switch tu. Kerana setiap lahir itu semua roh ni dia mengaku bahawa yang menciptakan dia itu Tuhan dia adalah Allah. Jadi kat situ sebenarnya Allah tidaklah zalim. Kita kena faham dekat dari sudut fitrah kat situ. Okey. Kemudian kita tengok yang lain adalah Assalamualaikum Ustaz, macam mana pula dengan untuk mereka yang lifestyle tak berlandaskan agama? Terapi dilimpahkan rezeki pelbagai-bagai bentuk hidup senang dan sebagainya. Adakah itu rahmat? Adakah itu rahmat dari sifat rahman Allah? Apa pula istirahat? Okey. Orang yang dia tak beriman pada Allah, dia dapat semua rezeki, itu memang tak boleh dipisahkan dengan rahman. Dia tak solat, tapi rezeki bertambah-tambah. Betul. Dia lifestyle dia tidak beragama. Dia dapat semua tu daripada Allah. Betul. Itu adalah sifat rahman Allah. Tetapi dia salah. Maksudnya dia jangan ingat bahawa Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman ni tidak macam akan membiarkan dia boleh berbuat sesuka hati. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah kita dah sebut dah hadis malam, kenapa ada Maliki Yaumiddin? Kenapa ada Maliki Yaumiddin? Kenapa ada ayat selepas Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin? Kenapa ada Maliki Yaumiddin selepas Ar-Rahman dan Rahim? Dekat situ yang kita kena belajar. Allah Ta'ala nak beritahu bahawa walaupun aku ni Rahman, walaupun aku ni Ar-Rahim, kata Allah, engkau kena ingat akhirat tu. Sebab itu ada orang dia tersalah sangka, dia hanya faham Allah tu Rahman kan. Dia salah faham. Tapi dia terlupa ayat Maliki Yaumiddin. Dia terlupa ayat yang apa yang dibuat dekat muka bumi ini nanti dia akan berhadapan dengan Allah yang menguasai, yang memiliki hari kiamat. Jadi orang yang dia dapat rezeki bertambah-tambah, hidup dia mewah, hidup dia tapi agama dia kurang, lifestyle dia moden, lifestyle dia memang Allah tak suka, betul, dia dapat rahmat Allah. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya
dia itu berada dalam istidras lah, yang tu betul. Istidras tu maksudnya Allah Ta'ala bagi dekat dia, menyebabkan nanti dia leka, dia mati dalam keadaan Allah tak redha pada dia. Dia kena jelas kat situ. Sebab itu jangan hanya letakkan rahman Allah saja. Tapi sebab tu Al-Fatihah dia ada Malik Yaumiddin, dia ada Ihdinas Siratal Mustaqim. Dah kena ingat macam tu. Lepas tu soalan yang tanya tentang kafir tadi, sebenarnya dia ada Ihdinas Siratal Mustaqim. Sebab tu ayat ni, sebab kita hanya cerita ayat pertama kan Rahman Rahim. Tapi jangan kita hanya nak ulas semua perkara, nak dapatkan maklumat hanya pada Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Sebab tu ada ayat Malik Yaumiddin, ada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dekat situ. Ihdinas Siratal Mustaqim, dekat situ. Jadi kat situ ya. Tapi saya faham yang bertanya ni maksudnya dia cuba nak merungkaikan persoalan tentang Ar-Rahman tadi, maksud dia luas tu betul, bukan orang kepada semua yang bukan kepada semua. Saya faham soalan tu tanya. Tapi untuk menjawab soalan ini juga kena merujuk juga kepada Allah Ta'ala pada ayat-ayat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Istidrak tu betul. Istidrak tu betul. Tapi istidrak tu pilihannya di tangan orang yang dapat rahman tadi. Di tangan. Macam orang Islam, lifestyle dia dapat rahmat, dapat rezeki. Tetapi dia, Allah dah bagi rahman dekat dia. Allah turunkan Quran, ada ustaz-ustaz yang ajar, ada ustazah yang mengajar, dia tahu kawan-kawan dia bagi nasihat dekat dia, dia dapat rahman tu. Tapi dia sendiri yang menolak rahman Allah tu. Dia sendiri menolak Al-Quran tu. Dia sendiri menolak nasihat yang orang bagi pada dia. Dia sendiri tak nak buat apa yang Allah suka. Jadi Allah Ta'ala tidak boleh disalahkan. Sebab itu dia dikatakan Malik Yaumiddin. Baik. Kita pergi ke mula kat sini. Okey, ada yang tanya last sekali. Kepada orang kafir yang buat kebajikan di dunia seperti buat baik dengan orang susah, dengan beri sumbangan, keuangan dan lain-lain, adakah kebaikan mereka ini Allah akan juga membuat penghisapan dan bagaimana pengakhiran mereka? Okey. Orang yang tak beriman, dia buat amal kebaikan, dia buat charity ke, dia buat apa, masa dekat dunia Allah Ta'ala balas. Allah Ta'ala balas. What you give, apa dia kata apa, kalau kau beri, itu yang Allah akan bagi. Allah akan bagi lebih. Sebab tu orang yang bukan beriman, mereka ada yayasan kan. Sebenarnya masa dekat dunia, siapa yang baik, Allah akan beri ganjaran dekat dunia. Ya. Allah tak pilih kasih. Sebab tu kalau orang rajin baca buku, dia dapat result bagus walaupun tak beriman. Begitu juga kalau orang tu pemurah masa dekat dunia Allah bagi rezeki dia lebih. Dia makin kaya sebab dia menyumbang. Okey, tetapi di hari akhirat Allah hisap juga. Semua orang dihisap. Sebab tu kita kata tadi, orang yang tak beriman di hari akhirat maka dihisap juga. Hisap semua kena hisap. Cuma mereka nanti akan dapati ketika di dunia ini kebaikan yang dia buat, dia tak dapat pahala di akhirat. Tapi dekat dunia Allah dah bagi. Allah dah bagi dekat dunia. Tapi di akhirat dia tak dapat balasan tu. Sebab apa? Sebab itu ada ayat yang kelima, Iyyaka na'budu. Cuba kita tanya orang yang bukan Islam. Awak yang sangat pemurah, lebih pemurah daripada orang Islam, awak buat sebab siapa? Awak buat untuk apa? Apa jawapan dia? Adakah dia buat semata-mata kerana Allah yang Esa? Itu jawapan dia. Dia memberi, dia baik. Dia baik, betul. Dekat dunia Allah balas. Tapi niat dia buat tu untuk siapa? Kerana siapa? Sebab tu ada ayat Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kat situ. Jelas? Kat situ moga-moga menjawab persoalan ini. Okey. Sekejap ada yang bertanya kejap. Saya nak. Sekejap ya. Okey. Ada soalan bentuk verbal ke? Saya layan satu-satu soalan. Sekejap Ada ke? Ada soalan? Kejap Dalam chat ada lagi Ustaz. Itulah kejap. Saya nak sekejap. Ada yang bertanya tu, Puan Nori tanya, surah mana sebut semua roh akui Islam? Okey, buka surah Al-A'raf ayat 172. Surah Al-A'raf ayat nombor 172.
Surah Al-A'raf ayat nombor 172. Ya Allah kata, wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna. Tu ayat 172 surah Al-A'raf. Dalil setiap manusia yang Allah ciptakan, roh mereka telah bersaksi, berikrar Allah itu Tuhan mereka. Dalil lain, ambil hadis yang kita selalu baca. Nabi kata, setiap bayi yang lahir itu di atas fitrah. Itu dalil dia. Okey. Pada satu ayat tu dah jawab dia Ustaz. Yang last kali. Dah. Ayat Ada bismillah. yang bismillah tu. Yang kalimah bismillah tu. Ustaz. Dalam ayat bismillah ada tak huruf alif dan nun yang menunjukkan Allah tersangat sayang pada Ar-Rahman dan Rahim? Pada bismillah ada tersangat sayang. Ar-Rahman ni, bismillahirrahmanirrahim ni ada kan? Tidak. Menunjukkan Allah tersangat sayang pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oh, maksudnya pada kalimah Allah. Maksudnya macam ni. Puan ni bertanya, pada kalimah bismillah, maknanya bismillah tu, dengan nama Allah tu, ada tak huruf alif dan nun yang menunjukkan, okey, sebenarnya macam ni, alif dan nun tu dia pada Ar-Rahman saja. Tapi, kalau kita belajar, nanti insyaAllah minggu depan saya akan tunjukkan perbezaan Allah, Ar-Rahman dan Rahim tu sendiri. Sebab kita belum habis lagi. Sebenarnya, pada kalimah Allah tu, pada kalimah Allah, lepas tu ada nama Ar-Rahman, baru ada nama Ar-Rahim. Nama Allah ni, dia merujuk kepada pengibadahan kepada Allah. Okey, Allah tu sendiri, dia ada kaitan dengan Ar-Rahman dan Rahim. Sebab ingat tak kita ulas pada minggu lepas, bahawa semua nama-nama baik, seperti Ar-Rahman ke, Ar-Rahim ke, dia muncul, dia berkaitan dengan Allah. Okey. Dan kalau kita belajar lebih dalam, Allah Ta'ala pada perkataan Allah tu sendiri menunjukkan kepada pengibadahan, penyembahan kepada Allah. Okey, kalau kita mendalami lagi, kenapa Allah itu dia layak disembah? Kenapa hanya Allah itu diibadahi? Kerana Allah itu Ar-Rahman. Kerana Allah itu Ar-Rahim. Itu jawapan dia. Dia saling bersangkut paut. Tetapi nama Allah itu sendiri, daripada Allah itulah munculnya Ar-Rahman, munculnya Ar-Rahim. Allahu Ta'ala a'lam. Baik, kita jumpalah pada minggu depan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa insya-Allah pada minggu depan. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Warahmatullahi belajar. Jazakumullah khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran.